atau buatlah contact dululah macam mana. Okay. So kita sambung. Okay, kita akan sambung. Slide nampak Seorang feedback? Nampak Dr. Okay, thank you. Okay, kita akan sambung kita punya chapter slope stability. Previous week kita dah cover, kita dah study on infinite slope without seepage and with seepage. Macam mana nak calculate dia. Kemudian kita ada juga untuk infinite slope kita dah study berkenaan dengan mesh failure. Jadi untuk hari ni kita akan pergi yang seterusnya for finite slope untuk analisis method yang kedua. So method yang pertama itu adalah mesh procedure kan. Mesh procedure. Yang ni kita dah kan? Saya terlupa lah yang ni. Yang ni dah ke belum? Seorang boleh bagi peringatan sikit? Mesh procedure dah ke belum yang lepas? Belum. Belum Kenapa saya rasa macam dah? Belum So belum? Yang lain tak ingat? Hello? Kita sampai infinite je. Rasa Dr. Sampai mana? Infinite slope. Sampai sini je? Okay, so kalau belum kita pergilah. Untuk finite slope, kita ada dua kaedah yang kita apply lah biasa in typical way. Analysis method yang pertama ialah by mesh procedure. So mesh procedure dia simple. Dia bagikan kepada dua wedge area yang kita namakan dia sebagai wedge 1 and wedge 2. Tak kisahlah sini weight 2 ke weight 1 ke, dia based on weight of soil pada slope. Okay. Jadi untuk W1 ni, dia adalah area of the FCD. Okay. Ini adalah area, weight of W1 kalikan dengan unit weight pada kawasan ini. Dan untuk W2 ialah pada area yang ini pula. Okey, dia daripada dua area ni kita boleh estimate dia punya driving moment ataupun kita panggil dia MD, iaitu driving moment. Yang mana driving moment ni adalah yang disebabkan weight tersebut dia akan boleh menyebabkan kegelongsoran ataupun slide. Okey. Jadi for MD equal to W1 times L1. W1 daripada formula ni, area kali dengan unit weight. So W equal to A unit weight. Ni Kemudian untuk MD equal to MWL. Jadi untuk first area kita kena dapatkan length antara dia punya W1 direction ni ke arah center point. Jadi ke arah center point ni jaraknya adalah L1. Jadi W1 kali L1 tolakkan, so this mesh tolakkan dengan area di sini, kita akan dapat moment of driving force. Okay. Kemudian kita check juga untuk moment of resistance force. Moment resistance force adalah force yang akan membantu untuk mengekalkan tanah pada tempat asalnya. Jadi ini adalah resistance force, ini adalah driving force. Okay.
Jadi MR sama dengan disebabkan dia adalah circular, jadi kita gunakan formula theta, jadi kita dapat MR equal to CD R square theta, di mana CD adalah dia punya cohesive dia. For the equilibrium, untuk kita buat dia punya equilibrium, MR equal to MD, jadi kita masukkan CD ni R square theta, kita gabungkan dengan driving moment, gunakan equilibrium, akhir sekali kita akan dapat CD sama dengan yang atas ni MD kan, MD over R square theta. Jadi yang dekat sini saya tak detailkan lah, ini simple maths je, nanti awak boleh check. Okay, the factor of safety against sliding may now be found. Fs equal to tau F over CD, yang mana sebelum ni kita ada pada awal-awal chapter kita dah bincangkan pasal perkataan dengan ni, iaitu in term of their cohesion equal to Cu over CD. Jadi Fs equal to Cu over CD, Cu adalah kita kekalkan Cu, tapi CD ni kita masukkan CD ni ke dalam this equation, dan akhir sekali kita akan dapat Fs equal to Cu R square theta over MD, yang mana MD tu adalah yang ni, W1 L1, yalah, ni senang, ni so MD. Jadi boleh juga Fs sama dengan Cu R square theta over, okay, so ni Fs. Ini adalah method yang pertama, iaitu mass procedure. Kemudian kita pergi tengok kepada contoh. Katakan a slope to be cut to construct an embankment as shown in figure 1. The mass of W1 and W2 are 257 and 693 respectively. I think dia terbalik lah ni kot. Supposedly at W1, W2, dia tak boleh pakai gambar ni lah. Maybe dia buat ini adalah W2, this is W1. So W2 257 kilonewton, 693 respectively. The location of this mass for the L1 equal to 275 and L2 467. By using the mass procedure method or Swedish slip circle method, ni nama lain dia, Swedish slip circle method, calculate the total moment of the driving force. Moment of the driving force. So dia nak tahu MD. Jadi boleh cuba kelas try cari MD. W1 L1 minus W2 L2. So dapat berapa? Ataupun dalam kes ni W2 L2 minus W1 L1, the largest one. Boleh cuba kira MD betul tak dapat yang ni. Kat sini saya dah sediakan jawapan. Saya nak minta awak try dulu. Sama. Sama, okay. So yang second, determine the factor of safety of the trial circle. Jadi dia minta Fs. Kita dapat Fs tadi adalah Cu R square theta over MD. So MD U 2529.56. Yang atas Cu R square theta. Cuba kira Ru square theta. Berapakah awak dapat? Ni dia punya maklumat . Okay. Oh, sebelum tu saya nak ingatkan theta untuk formula, the previous formula ni, theta ni should be in radian.
be in radian. Jadi kalau in this case theta adalah 95, tukar kepada radian, seperti dapat macam ni lah. Once dapat dalam radian, kemudian baru kira dia punya Fs. Cuba check. Sama doktor. Okay, good. Harap yang lain pun dapat yang sama. So, mass procedure ni adalah the simplest way lah. Kebanyakan kalau kita nak buat first estimation untuk awalan, kita dapat the whole slope tu, kita imagine dia punya, once kita dapat dia punya raw data, dan kita just tengok dia punya kira dia punya weight of soil. Typically data yang kita boleh dapat ialah unit weight, C dan V. Ini adalah 3 parameter yang paling penting dalam mana-mana geoteknik punya analisis. Kena ingat sampai bila-bila. Dalam geoteknik punya analisis, these 3 parameters are very important. Unit weight, dia punya cohesion and dia punya friction angle. Daripada 3 ni lah kita dapat calculate everything berkaitan dengan geotech. So once kita dapat yang ni, dan kita boleh estimate dia punya Fs. Tapi estimation ni dia tidaklah dia memberi gambaran secara mass. Sebab tu nama dia mass procedure. Secara keseluruhan. Sedangkan tanah in reality sometimes walaupun pada jarak yang berdekatan, dia mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Jadi kaedah ni sesuai bila kita nak gunakan untuk mendapat gambaran awal. Gambaran awal tentang kestabilan cerun pada suatu tempat. Jadi mass procedure ni bergunalah untuk, tak adalah awak nak kena buat secara kata orang critical. Tapi in reality biasanya kita akan menggunakan kaedah yang kedua yang kita namakan sebagai method of slice. So method of slice apa yang dia buat ialah, kalau tadi ialah dia nak tengok bagaimana yang force daripada atas dan force daripada bawah, dia menghasilkan driving based on driving moment tadi, dan resistant moment, dan akhirnya bagaimana Fs tu mampu untuk menahan daripada berlaku slide. Untuk method of slice, dia similar to mass procedure just now, tapi yang membezakan dia ialah for the slice method, dia akan membahagikan slope failure area. This is we call it slope failure line. Slope failure line yang biru ni, dia bahagikan kepada beberapa slice. So that dia boleh dapat macam mana, more accurate lah dia punya data. Jadi dia gabungkan all the slices dan kemudian barulah dia check dia punya Fs. So ini adalah lebih baik lah. Method of slice basically dia banyak approach. Kalau biasa, siapa yang dah biasa dengan software seperti GeoStudio, Pluxeez dan sebagainya, kita dah banyak software sebenarnya. In reality pun one day once you work outside nanti as an engineer, basically you will use the software lah, kan. Tapi kenapa kita belajar manually? Because software, macam saya cakap sebelum ni, semua orang boleh tekan software. Tak perlu ada degree pun. Tapi yang membezakan awak dan orang lain ialah awak ada degree, iaitu awak faham each parameter. What the meaning of the parameter? Apa outcome dia? What the findings? Adakah relevant ke tak? Significant ke tak? Complicated ke tak? Jadi semua benda yang terhasil daripada software tu awak faham. Kenapa dia keluar macam tu? Logik ke? Dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang cuma tahu software, dia tekan-tekan, dia keluar, okey, dia cakap ini. Tapi sebenarnya benda tu adalah tidak tepat. Jadi itulah sebab kita perlu faham dia punya theoretical, dia punya mechanism. Jadi dari sini slice of method, Fs equal to C delta Ln plus Wn cos alpha n tangent V
over by the summation of Wn sin alpha n. Jadi kita tengok setiap satu untuk kefahaman awak. So the Fs basically yang this equations is from tau lah. Tau. Tau equal to C plus stress tangent phi. Okay, jadi yang stress ni adalah terhasil disebabkan oleh weight of soil, weight of slices, each slices, where the stress equal to Wn cos alpha n. Okay, yang C pula should be times dengan Ln adalah disebabkan kita cohesion untuk tahu pada geseran dia, iaitu length of the base, slice base, length of the slice base ni Ln, delta Ln. Okay. Jadi C yang mana lagi, phi. Untuk kira Wn kita kena unit weight kali dengan A. Jadi macam saya cakap, semua analisis geoteknik kita perlukan 3 parameter yang paling penting, iaitu C, unit weight, gamma dan phi, iaitu friction angle. Jadi Wn equal to unit weight times to the area. Jadi Wn area of the each slices. Jadi C biasanya kita boleh dapat from field or lab test together with phi. C dan phi biasanya kita akan dapat dengan menjalankan uji kaji di tapak ataupun di lab. So kita dapat C dan phi. Ni in reality dalam soalan dia bagilah, pasal tak kawan nak pergi buat lab pula kan. Jadi maksudnya dalam soalan memang dia beri, cuma saya nak awak dapat bayangan macam mana sebenarnya C dan phi tu kita perolehi. Okay? Jadi C dan phi kita boleh peroleh daripada strength test, banyak kaedah, traxel test, direct shear test, bend shear test dan sebagainya. Itu semua awak dah cover in Geotech 1 kan, Geotech 1. Hopefully awak boleh recall back lah kaitan dengan perkara itu. Kemudian untuk weight of soil adalah unit weight time to A. Delta N tadi adalah saya cakap the width of the base slice, delta Ln, yang mana delta Ln equal to Bn over cos alpha n. Okay, Bn tu ni Bn ni adalah the width of the slices, the width of the slices. Let's say lah saya nak ambil kita namakan slice ni nombor 3. Okay, jadi Bn adalah ini ke ini. Ini adalah Bn. Yang tinggi di sini kita katakan assume sini adalah L1, sini tinggi L2, yang belah sini pula adalah L3. Sorry, L3 lah macam ni. L2 ni L1. Okey. Bn cos alpha n. Apa itu alpha n? Alpha n adalah sudut yang terhasil apabila kita unjurkan line daripada center, unjurkan line pada center pada titik tengah setiap slice. Katakan kita nak tahu pada slice yang ke N ni slice ke N. Jadi kita tarik dia sampai ke baseline tapi kat center. Kemudian kita tarik. Kemudian Wn, weight of soil tadi, dia berlaku pada center of the slice. Jadi sudut yang ini adalah alpha n, alpha slice yang ke n. Jadi similarly kalau kata dekat nombor 3 ni tadi, Wn dia macam ni W3. Kita sebut W3 lah senang. Jadi daripada center kita tarik line. Jadi kita dapat kat sini adalah alpha 3. Okay, boleh faham buat masa ni? Boleh? Sama juga kalau pada W2,
Kita tarik ke sini. Sudut antihasil ni adalah alpha 2 dan seterusnya. Dah banyak sangat, saya padam dulu. C dah, delta Ln dah adalah Bn over cos alpha n. Ni atau ni you boleh guna juga this formula lah. Delta alpha n dia adalah dia punya width of base. Pasal certain buku dia guna this equation pasal secant adalah 1 over cos kan. 1 over cos adalah secant. Tapi typically kita direct guna this equation lah. This equation. Itu yang guna yang ni. Okay, Wn dah. Okay, sebelum tu Wn adalah alpha times 2a. Biasanya C, gamma dan phi given in questions. In reality kita kena carilah by lab or field. Kemudian A adalah the area of the slices. Let's say dalam kes ni kita nak dapat area yang ke N. Ni jugalah kita ambil area ke N. So kita ada trapezoid shape kat sini. Trapezoid shape. Jadi we know that Bn is the width of the slices. Jadi untuk kira A yang ke N equal to, katakan sini tadi L1, L2, L3, L4 ni L4, ni L5 adalah sama dengan trapezoid punya formula. Half times L4 plus L 5 times 2 dia punya Bn. Ni. Ini untuk slash yang ke N. Ini sebenarnya trapezoid punya formula. Okey, untuk semua slash yang di tengah ni, ini semua kita assume dia sebagai trapezoid. Dalam slice kita assume cuma ada dua shape sahaja, iaitu trapezoid dan triangle. Jadi kalau kita tengok kat sini, triangle adalah pada slice yang pertama ni ada triangle satu, kita assume dia sebagai triangle. Yang belakang ni pun adalah kita assume dia sebagai triangle. Jadi bila triangle yang dekat sini pula, A1 sama dengan setengah kali dengan katakan ni adalah L1. Setengah kali B1 kali L1. Ni kalau untuk yang triangle. Okey. Okey, Wn dah selesai. Alpha n tadi dah diberitahu. Tangent phi, Wn dah dikira tadi sama alpha n. Okey. Saya rasa semua dah diterangkan setiap parameter untuk kita analisis slash method. Jadi untuk mudahkan kefahaman, kita tengok kepada contoh. Jadi kat dalam ni diberi 3 parameter yang saya cakap tadi. Unit weight adalah 16 kN per meter cube, kemudian cohesion 20 kN per meter square and phi equal to 20 degree. In this solution, dia just directly state the W. Sedangkan W ni adalah unit weight kali dengan A. Jadi dekat sini dia tak mention lah sebenarnya Bn berapa. So supposedly awak punya table untuk mengira nanti slice satu, dua, tiga dan so on lah. Kena ada sini ada A ataupun L1 berapa, L2 berapa atau sebagainya, ataupun awak terus buat A je lah, senang. So nanti awak akan A, lepas tu sini terus unit weight kita dah ada yang fix, barulah kita kira W. Pasal W ni adalah unit weight kali A. Jadi sebagai contoh 22.4, memandangkan dia tak bagi pun apa-apa nilai kat sini, sebenarnya adalah ini adalah setengah kalikan dengan B1
BN B1 kalikan dengan L1, sini L1. Okey, dia dapat 22.4. Okey, kemudian untuk alpha n, alpha 1 daripada center pergi ke mid of slices dekat base ni, saya dapat 70. Sin alpha n guna calculator delta ln adalah Bn, macam ni kes ni B1 over dengan cos 70 lah. Kat sini dia tak mention B1, dia tak mention berapa. Dia terus bagi dekat sini. So dia dapat yang ni. So example ni dia tak begitu complete lah, tapi hopefully you can understand lah macam mana dia dapat W ni. Tapi kita akan buat latihan bersama supaya awak boleh buat sebaiknya. Okay. Kemudian this is formula. The summation from this column kita masukkan ke dalam formula Fs tadi dan akhirnya kita dapat Fs equal 1255. Okay, sekarang ni kita ada kita tengok contoh yang saya buat. Ni contoh yang saya buat supaya kita lebih senang faham. Jadi given the unit weight is 17.5 kN per meter cube and friction angle 18 degree, the C 29 kN per meter square, and Bn, all the Bn has the same width with 3 meter. Dalam kes ni Bn dibuat sama lebar, so Bn semuanya adalah 3 meter. But for the L1 kat sini, L1 adalah 4 meter, L2 4.7 and so on lah sampai L7. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, slice number 1. So ni slice number 1. Dalam kes ni slice number 1 yang kat bawah ni, dia adalah triangle. Okay. Triangle. Jadi untuk dapatkan A1 sama dengan setengah kali dengan B1 kali dengan L1. Setengah kalikan dengan B semuanya 3 kalikan dengan L1 adalah 4. So kita dapat 6 meter square. Sebab itulah dekat sini adalah 6. Jadi kita cuba pula kira yang second area. Second area ni adalah trapezoid. Jadi A tu equal to setengah half times 2 L1 plus L2 times 2 B2. B2 pun 3 juga kan. So setengah kali dengan 4 campur 4.7 kali dengan 3. So kita dapat berapa? Dapat tak sama? So dapat tak ni? 13.05. Kira kan? Untuk A tu Sama. alright, so dapat 13.05 meter square. Jadi begitulah seterusnya. L3 juga untuk A3 juga trapezoid sampailah yang slash yang terakhir iaitu slash 8. A8 kita kembali guna triangle. Setengah kali B8 kali L7. L7 sini. So kita akan dapat nilai ni. Jadi untuk A, kemudian weight adalah 6 kali dengan unit weight dia. Jadi unit weight diberi kat sini adalah 17.5. Jadi kalau ni kali dengan 17.5, kita dapat 105 dan seterusnya lah. Kita akan dapat kali dengan 17.5, kita akan dapat semua untuk weight. Alpha n, kita tengok dari sini, alpha n untuk W1 ialah 0, untuk W2 ialah 3 degree, 11 degree, 12 dan seterusnya. Dan kita masukkan je dalam ni. In case kalau kata ada soalan yang diminta awak buat sendiri, so awak kena buat lah. Tarik line from the center, go to the mid of the slices,
Lepas tu the intersection between weight and dia punya center line tadi, kita ambil sudut dia, guna you punya protractor tu dan dapatkan dia punya angle. Itu adalah dia punya alpha, alpha n. Macam dalam kes ni given lah. Okay, alpha n given, delta ln tadi adalah b over cos alpha n. Jadi b constant 3 meter, alpha n saja yang berbeza. So awak kira lah, kira gunakan this formula dan akan dapat this line. Kemudian Wn cos alpha n, berarti maksudnya W kalikan dengan cos alpha, kita dapat sekian. Dan begitulah juga dengan W sin alpha. Jadi bila kita dah kira setiap slice, kita jumlahkan untuk 3 part ni, delta n, W cos alpha dan W sin alpha, masukkan dalam this formula. C tadi given iaitu 29, ini 29, ini adalah apa tadi, 18. Lain-lain ni kita masukkan lah. Delta n ni masukkan 26, W cos alpha n ni kita masukkan ini, kemudian W sin alpha ni kita masukkan yang ni. Dan akhir sekali kita dapat Fs sama dengan 2.12. Okay, untuk sampai sini buat masa ni, ini slope ini adalah dalam keadaan tiada groundwater, tiada groundwater yang terlibat dalam kawasan ni. Jadi dia agak direct lah. Jadi what happen kalau terdapat air di dalam slope tersebut, jadi phreatic surface tu adalah kadar air di dalam slope tu. Okey, apa yang kita kena ubah adalah formula tadi. Kalau awak perasan, yang membezanya adalah the weight for the resistant force should be deduct by UN times delta ln, yang mana UN adalah height of the phreatic surface times to the unit weight of water. Jadi yang ni, yang mana U adalah total pore water force equal to UN darab delta ln. Jadi ini ada setengah buku dia maksudkan sebagai capital U. Ni capital U. Samalah, capital U tu adalah UN darab delta ln. Okey. Yang mana delta ln juga sama, adalah Bn over cos alpha n. Okey. Jadi yang membezakan dia adalah dia ada phreatic surface ni. Kita kena ambil kira dia punya seepage force. Jadi kita tengok pada contoh ni. Okey, kat sini U force adalah UN kali dengan delta ln. Okey. Jadi saya minta semua pelajar dengan menggunakan kaedah ini, kita assume ada air, yang mana kat sini given dia punya height of the increment water pada setiap slice. Contoh pada slice 1, jarak HN ni adalah 2.85, L1 adalah daripada hujung ini sampai hujung ini adalah 4 meter dan seterusnya. Sebenarnya contoh ni adalah contoh yang daripada tadi, contoh yang kita punya previous examples, cuma sekarang saya letak di air. Kita nak tengok apa dia punya difference before and after increment of the pore water pressure ataupun the groundwater levels change. Okay, so saya bagi masa lebih kurang 20 minit untuk awak bersama-sama cuba isikan semua tempat kosong ni dan check
dia punya FS, adakah awak dapat pada jawapan yang sama. Boleh Boleh cuba? Boleh doktor. Okey, kalau boleh cuba. Lepas tu kalau boleh awak check sekali dia punya weight of slice tu. Memanglah kita dapat 105 apa tadi semua kan. Kalau boleh awak try sendiri. Just check je. Saya just nak tahu sama ada awak boleh mengira dengan cara yang betul ke tak. Okay, thank you. Okay, pula